Baik, kemudian jadi Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, siapa yang membaguskan amalan dia, finishing dia bagus, buat kerja ni bagus, penyudah pun bagus. Ada orang yang buat kerja awal-awal ya bagus, penyudah tak bagus. Mula-mula ni seminggu buat kerja cantik punya, lah apa pun tak. Tak mau macam itu. Nabi nak, Allah Ta'ala suka pada orang yang buat kerja cantik kerja dah. Tadi saya sebut dah, kalau jadi imam, imam yang terbaik. Jadi yang berhormat yang terbaik. Kalau jadi peniaga yang terbaik. Baik, kemudian Nabi SAW diceritakan, yakhrujun Nabi SAW yaumal fitri wal adha ilal musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'izuhum wa ya'muruhum, muttafaqun alaih. Ke tempat semayang, dan yang pertama ibadah yang dikerjakan oleh Nabi ialah semayang sunat hari raya. Kemudian apabila memberi salam sesudah sembahyang, berdirilah baginda menghadap kepada manusia yang mana mereka itu semuanya masih berada di dalam saf, buat memberi nasihat dan menyuruh mereka itu akan berbuat kebajikan. Baik, di mana Nabi Muhammad sembahyang sunat hari raya? Dia sebut di sini Nabi Muhammad sembahyang sunat hari raya, yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri wal adha ilal musalla. Keluarlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha pada tempat sembahyang musalla. Dia tak sebut masjid, dia sebut musalla. Apa makna dia? Tempat sembahyang. Sebab itu Nabi Muhammad dia sembahyang raya di padang. Di padang tu dipanggil sebagai musalla. Kita hari ini buat sembahyang di masjid, buat sembahyang di surau. Rasulullah sembahyang di padang, tempat lapang. Habis tu ustaz, yang kita duduk sembahyang di masjid salah ke? Tak salah. Yang kita duduk sembahyang di surau salah ke ustaz? Tak salah. Pasal apa tak salah? Pasal tak ada Nabi larang. Yang salah ni bila Nabi larang, janganlah kamu sembahyang di masjid, sembahyang sunat hari raya, sembahyanglah di padang. Baru jadi salah. Sekarang ni tak ada hadis yang melarang kita sembahyang di masjid. Maknanya kalau kita nak sembahyang sunat hari raya, 2 hari raya di masjid, di surau, silakan. Tapi ustaz, Nabi Muhammad sembahyang di padang. Pasal apa kita tak buat di padang? Tak salah sembahyang di masjid. Sebab apa tak salah? Sebab tak ada hadis yang melarang. Tapi Nabi tak buat di masjid hari raya ustaz. Tak apa, tak salah. Di mana pun kau boleh sembahyang. Harus. Nampak tak tuan-tuan, cantiknya kita punya fahaman. Cantik kita fahaman. Nabi Muhammad sembahyang raya di tempat lapang, musalla, tempat lapang. Okey, sebab apa? Sebab Nabi nak suruh orang tua datang, orang perempuan datang, orang perempuan muda pun boleh datang. Mai sembahyang ramai-ramai, buat di padang, buat ramai. Nabi tak sembahyang raya di masjid. Okey ustaz, kita nak sembahyang raya di masjid boleh tak? Boleh. Kita nak sembahyang di surau boleh tak? Boleh. Tapi Nabi tak buat ustaz. Betul Nabi tak buat, tapi tak ada larangan untuk Nabi, tak ada larangan daripada Nabi suruh kita buat di masjid, tak ada larangan. Bila tak ada larangan maknanya harus. Senang. Simple. Simple. Kalau kita pegang kaedah yang macam tu, senang hidup kita. Ustaz, ya, bolehlah lepas sembahyang kami berzikir? Boleh. Pasal apa? Tanya pula. Tak, pasal dia orang kata bid'ah lepas sembahyang berzikir. Nabi tak buat. Ada tak Nabi larang berzikir lepas sembahyang? Tak ada. Kalau gitu silakan. Cantik tak? Hari ini sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Ustaz, kami ni nak baca tahlil untuk arwah ni, dia meninggal 2 hari lepas, kami nak buat tahlil. Jangan buat, Nabi tak buat. Tak, kalau nak buat, adalah larangan daripada Nabi, jangan buat. Tak ada. Kalau tak ada, hukum dia harus. Bacalah tahlil. Apa masalah?
Apa masalah kita hari ni semua bid'ah, yang kunut bid'ah, yang talqin bid'ah, apa bid'ah? Kalau kita baca ni, kalau semua yang Nabi tak buat, Nabi pun tak sembahyang raya di masjid, kalau gitu semua bid'ah. Tuan-tuan sembahyang di surau bid'ah baru ni masuk neraka. Sebab dia kata semua bid'ah masuk neraka. Jadi jangan cepat sangat menghukumkan bid'ah. Selagi mana tidak ada larangan, maka harus mengerjakan perbuatan itu. Harus. Apa masalah? Jadi jangan tuan-tuan terpalit, terbawa-bawa dengan isu sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah, lalah tak buat. Lalah tak buat apa? Sebab dah Nabi tak buat. Baik, balik pada tentang hadis ni. Jadi bila Nabi semayang hari raya di Padang, apa Nabi buat? Nabi semayang sunat hari raya. Lepas semayang sunat hari raya, Nabi bagi salam apa semua, Nabi pun baca khutbah. Baca khutbah, dan mereka yang di bawah ni masih berada pada saf masing-masing. Maknanya tak bergerak, masing-masing duduk lagi di atas saf masing-masing. Jadi daripada sini tuan-tuan kita boleh lihat apa dia? Yang pertama, boleh didirikan sembahyang sunat hari raya di mana-mana sahaja. Kalau tempat yang terbuka, dipersilakan, baik di padang ke, di dataran ke, dipersilakan. Tuan-tuan nak sembahyang sunat tu di padang sekolah agama, buat. Habis tu kenapa kita tak buat? Banyak faktor. Mungkin hujan. Di tempat Arab tu jarang hujan, setahun sekali pun susah. Depa sembahyang di padang pun masalah. Kita hari ni tengah-tengah sembahyang hujan, tak berlari tu imam tu. Dengan kak leha berlari, mangah melah berlari, tak pasal. Maka sembahyang sajalah di dalam masjid, hukumnya harus, hukumnya sah dan tidak jadi bid'ah. Satu. Yang kedua, datanglah sembahyang sunat hari raya, pakailah baju cantik-cantik. Sebab dalam hadis yang lain sahabat-sahabat sebut Nabi Muhammad ni pakai baju warna merah bila sembahyang, jubah tu warna merah, rambut panjang sampai sini, berjalan waktu sembahyang, waktu matahari naik, waktu duha, kena dengan cahaya waktu duha, bertemu dengan baju Nabi. Kata para sahabat Nabi, tidak ada orang lain yang lebih handsome yang kami lihat pada hari itu melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sunat pada kita pada hari raya pakai baju cantik-cantik. Yang ketiga, dengar khutbah. Sebab ada orang bila habis sembahyang raya dia balik. Mat, dengarlah khutbah raya lu. Tak apa, nak balik lah. Pasal apa tak dengar? Dah sembahyang. Dah kenapa tak dengar? Dia sunat je, tak dengar pun tak apa. Sahabat Nabi, dia tunggu sampai habis. Nabi nak kata apa? Dia tunggu sampai habis. Kita hari ni yang balik dulu siapa? Kalau sembahyang raya, Bangla. Setengah masjid kosong, Bangla balik. Kadang-kadang kita ni duduk tengok Bangla ramai kat Malaysia ni, kita duduk marah tengok semacam Bangla. Saya pergi ceramah satu tempat tuan-tuan, sembahyang Jumaat, setengah daripada yang duduk sembahyang tu orang Bangladesh. Bila balik habis sembahyang tu, berjalan kaki balik ke asrama kilang masing-masing, sepanjang jalan Bangla. Saya kata kat tu imam tu, lain kali buat khutbah setengah bahasa Melayu, setengah bahasa Bangla. Sembahyang maghrib dia orang pun ramai, sembahyang zuhur dia orang pun ramai. Kalau tak ada buat-buat Bangla ni tuan-tuan, sunyi masjid ni. Orang kita sibuk pergi shopping, yang sembahyang Jumaat orang Bangla. Jalan kaki pakai kain pelikat, duk pegang tangan lintas jalan, tak ada dengan jantan, duk pegang tangan. Syukurlah tuan-tuan, ada baik pula buat Bangla tu pula. Nak harap kita hari ni bagi alasan paling kemas, mat tak sembahyang Jumaat, PKP. Mat tak sembahyang Jumaat, masjid dah penuh, surau buka. Apa alasan? Kalau masjid kau bagi alasan rela tutup pintu, dah penuh, surau ini tidak, pergi bawa isteri duk makan chicken chop. Waktu sembahyang Jumaat makan kat David chicken chop, pergi berjalan kat Aiyong. Alasan tak sembahyang Jumaat apa? Covid, PKP. Itu hak jenis bagi alasan bawa anak isteri pergi shopping.
Nuh alasan tua tak sembahyang Jumaat tu Haji. Saya 69. Jantung ada, kencing manis ada, darah tinggi ada. Risiko dapat tinggi. Tu yang saya tak sembahyang Jumaat. Oh. Petang ni nak mana? Petang ni cadang nak pergi Maidin pula. Oh, Maidin boleh pergi pula. Tak ada risiko pula. Risiko ada penyakit kat masjid je. Cilakui betul-betul. Inilah perangai manusia. Hak main masjid dia kata boleh dapat risiko. Pergi Maidin tak ada risiko pula. Padahal rupa kerak sangat kita duduk di surau ni. Tak sampai 100 pun. Duduk di shopping komplek ni beribu. Lagi tinggi risiko sana. Yang basuh berak ada, yang tak basuh berak pun ada sana. Yang tak pernah mandi junub pun ada di sana. Tapi kita hak main masjid ni semua ada wuduk. Semua basuh tangan. Semuanya berwuduk, semuanya bersih, semuanya istinja dengan bagus. Takut tang mana kita? Jangan sampai kita ni terdorong, ditakutkan dengan satu benda ni sampai kita hilang keyakinan tentang taharah, tentang kebersihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita.